Assalamualaikum, nama saya Abdul Wael. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jadi, pada hari ini kita akan buat satu lagi video tentang bahasa Melayu tahun 3 menggunakan buku aktiviti jilid 2 pada muka surat 91. Okey? Video ini saya tujukan khas untuk Nur Fatia Wong. Jadi, kepada semua, jom kita mulakan. Sebelum kita mulakan, saya ingin jelaskan di sini bahawa pada muka surat 91 ini kita akan buat aktiviti iaitu mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk. Jadi, sebelum itu saya ingin jelaskan apa itu ayat tunggal dan apa itu ayat majmuk. Ayat tunggal ialah ayat yang hanya mempunyai satu ayat sahaja dalam ayat tersebut. Maksudnya satu subjek dan satu predikat. Manakala ayat majmuk ialah gabungan dua ayat yang dijadikan dalam satu ayat. Contoh bagi ayat tunggal ialah Abu bermain bola. Itu adalah ayat tunggal. Hanya ada satu ayat sahaja. Manakala ayat majmuk contohnya ialah Abu dan Ali bermain bola. Okey, sebenarnya walaupun dia satu ayat, sebenarnya dia adalah dua gabungan ayat. Ayat pertama ialah Abu bermain bola dan ayat kedua ialah Ali bermain bola. Digabungkan menjadi Abu dan Ali bermain bola. Jadi itu yang kita akan buat pada hari ini, iaitu mengenal pasti ayat majmuk di dalam petikan. Baiklah, sebelum kita mula, jadi kita kena baca dahulu petikan ini. Jimatkan air di bilik mandi. Biasanya, kita menggosok gigi sebanyak 2 kali sehari dengan purata 3 minit pada setiap kali. Jika kita membiarkan kili paip terbuka, kita telah membazirkan lebih kurang 5 liter air seminit. Hal ini bermakna lebih kurang 11,000 liter air setahun untuk seorang. Gunakan gelas minuman untuk berkumur selepas menggosok gigi. Kurangkan penggunaan ubat gigi secara berlebihan. Kita boleh menjimatkan lebih kurang 9,000 liter air setahun. Selain itu, gunakan pancuran air yang tidak terlalu besar. Tukarkan model kepala pancuran air lama kepada model terkini. Kepala pancuran model lama menggunakan 20 liter air seminit atau lebih daripada itu. Model baharu hanya menggunakan 9 liter air seminit. Hal ini dapat menjimatkan kira-kira 28,000 liter air setahun. Selepas kita baca, jadi sekarang kita perlulah mencari mana satu ayat tunggal dan mana satu ayat majmuk. Kita kena cari 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk. Saya tahu, mesti sekarang ini kita tidak dapat mengenal pasti mana satu ayat tunggal dan mana satu ayat majmuk. Jadi, di sini saya ingin kongsikan cara untuk mengenal pasti mencari ayat tunggal dan ayat majmuk. Pertama sekali kita perlu mencari ayat majmuk, kerana ayat selain daripada ayat majmuk ialah ayat tunggal di dalam petikan ini. Macam mana nak cari ayat majmuk? Ayat tersebut hendaklah mempunyai perkataan yang boleh menggabungkan ayat. Apa tu perkataan yang boleh menggabungkan ayat? Contohnya seperti dan, tetapi atau banyaklah. Jadi untuk kali ini saya sarankan kepada murid-murid untuk membeli buku ini. Tata Bahasa Dewan edisi sekolah rendah. Okey, buku ni sangat membantu. Mungkin buku ni dah lain lah dia punya cover ni. Sebab ni saya beli pada tahun 2015. Okey, yang penting beli Tata Bahasa Dewan. Okey, kita masuk kepada ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, ayat tunggal adalah inilah ayat tunggal, sikit saja penerangan dia. Ayat majmuk banyak. Jadi kita kena cari ayat majmuk terlebih dahulu. Jadi, saya akan senaraikan perkataan yang boleh menggabungkan dua ayat. Dia ada banyak sebenarnya. Okey, kita tengok. Pertama ialah dan, tetapi, atau. Okey, dan saya akan tulis di sini tetapi, atau. Okey, selain daripada itu ada perkataan sambil, kemudian, serta. Saya tulis di sini sambil, kemudian, serta,
malahan, manakala. Okey. Lepas tu yang, okey, yang. Okey, kita cari lagi. Okey. Lepas tu untuk bahawa, untuk bahawa. Kita cari lagi, ada lagi tak? Okey, ayat majmuk pancangan keterangan. Okey. Dengan, ketika, kerana, jika. Dengan, ketika, kerana, jika. Okey, apa lagi? Dengan, ketika, kerana, jika, sehingga, sewaktu, sehingga, sewaktu, dan okey, untuk sudah sehingga sewaktu. Jadi ayat yang mempunyai perkataan seperti dan, tetapi, atau, sambil, kemudian, serta, malahan, manakala, yang, untuk, bahawa, dengan, ketika, kerana, jika, sehingga, sewaktu. Jika ayat tersebut mempunyai perkataan ini, ayat itu sememangnya adalah ayat majmuk. Ingat, nanti saya akan tunjukkan, saya akan letak gambar dalam video ini perkataan yang boleh menggabungkan dua ayat. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada petikan ini. Jadi kita akan tengok satu persatu ayat. Sebelum itu saya nyatakan, saya akan gunakan pen merah untuk ayat tunggal dan pen biru untuk ayat majmuk. Okey. Jadi kita cari ayat majmuk terlebih dahulu. Okey, kita tengok satu persatu ayat. Ayat pertama. Biasanya kita menggosok gigi sebanyak 2 kali sehari dengan purata 3 minit pada setiap kali. Ada ke tak perkataan yang boleh menggabungkan ayat? Okey. Saya rasa tengok di sini. Dengan, kita tengok dengan, ada tak dengan? Dengan. Okey, ada. Jadi ini adalah ayat majmuk. Jadi saya akan gariskan sampai noktah. Okey, ini ayat majmuk pertama. Biasanya kita menggosok gigi sebanyak 2 kali sehari dengan purata 3 minit pada setiap kali. Okey, baru satu ayat majmuk. Kita kena cari 3. Jadi sekarang kita perlu mencari 2 lagi ayat majmuk. Okey, terlihat ayat kedua. Jika kita membiarkan pili pipe terbuka, kita telah membazirkan lebih kurang 5 liter air seminit. Jadi kita tengok di sini ada ke tak perkataan yang boleh menggabungkan ayat. Jika ada ke tak jika? Okey, jika ada. Jadi jika merupakan ayat majmuk yang kedua. Okey, kita tengok seterusnya. Hal ini bermakna lebih kurang 11,000 liter air setahun untuk seorang. Ada tak perkataan yang boleh menggabungkan ayat? Untuk. Okey, ada untuk. Untuk. Okey, ini adalah ayat majmuk yang ketiga. Jadi perenggan pertama, ketiga-tiga ayat ini adalah ayat majmuk. Okey, kita tengok lagi yang seterusnya. Gunakan gelas minuman untuk berkumur selepas mengosok gigi. Ada untuk. Jadi ini memang ayat majmuk. Okey, kita gariskan sahaja walaupun dah cukup 3, supaya kita boleh cari mana satu ayat tunggal yang belum digariskan. Okey, kita tengok yang seterusnya. Kurangkan penggunaan ubat gigi secara berlebihan. Okey, ada tak perkataan yang ni dan tapi semua ni? Tak ada. Jadi ini adalah ayat tunggal yang pertama. Okey, kita tengok yang kedua. Kita boleh menjimatkan lebih kurang 9,000 liter air setahun. Okey, yang ini pun tak ada perkataan ini dan tetapi atau semua ni lah perkataan yang boleh menggabungkan ayat. Jadi ini adalah ayat tunggal yang kedua. Okey, kita tengok lagi perenggan ketiga. Selain itu,
gunakan pancuran air yang tidak terlalu besar. Okey, tengok ada ke tak selain itu. Okey, tak ada. Jadi ini adalah ayat tunggal yang ketiga. Okey, tukarkan model kepala pancuran air lama kepada model terkini. Okey, kita tengok ada ke tak kepada tak ada. Okey, jadi ini adalah ayat tunggal. Jadi kita gariskan. Okey, ayat seterusnya, kepala pancuran model lama menggunakan 20 liter air manis seminit atau lebih daripada itu. Okey, saya rasa atau ni adalah perkataan yang boleh menggabungkan ayat. Okey, betul, atau. Jadi ini adalah ayat majmuk sebab ada perkataan ni atau. Model baharu hanya menggunakan 9 liter air seminit. Okey, ni ayat tunggal. Okey, ayat sekali. Hal ini dapat menjimatkan kira-kira 28,000 liter air setahun. Okey, ada tak hal, ada tak ini, ada tak dapat? Okey, tak ada. Jadi ini adalah ayat tunggal. Jadi di sini saya dah gariskan mana satu ayat tunggal dan mana satu ayat majmuk. Okey, ayat majmuk berwarna biru dan ayat tunggal berwarna merah. Okey, saya harap melalui penerangan yang telah saya nyatakan tadi, anda semua memahamilah macam mana nak bezakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, saya ulang sekali lagi, apa itu ayat tunggal dan apa itu ayat majmuk. Ayat tunggal ialah ayat yang hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat. Itu adalah ayat tunggal. Okey, manakala ayat majmuk ialah ayat yang mempunyai dua ayat dalam satu ayat, ayat yang digabungkan. Untuk mengenal pasti ayat majmuk, kita perlu tahu perkataan-perkataan yang boleh menggabungkan ayat. Okey, contoh perkataannya seperti dan, tetapi, atau, sambil, banyaklah. Saya dah senaraikan di sini. Di sini. Nanti saya akan berikan di dalam video ini perkataan-perkataan yang boleh digabungkan. Baiklah, saya rasa sampai sini sajalah video yang saya hasilkan ini. Saya harap kepada yang menonton yang lebih mahir daripada saya, kalau anda rasakan ada kesalahan ataupun kesilapan, anda boleh tegur melalui di ruangan komen, nyatakan kesalahan mana dan nyatakan apa yang sepatutnya. Okey, dan jika anda ingin sharekan video ini, silakan share supaya video ini, supaya ilmu ini akan terus berkembang. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye.